Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: لا تدركه الأبصار. صدق الله العلي العظيم. وقال جل ثناؤه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan. Kita masih membicarakan perkara berkaitan dengan isu yang pertama kita bincangkan tentang asas akidah. Habis kita punya pertemuan yang lalu, perbincangan kita tentang hukum akal. Kita dah habis bincang, hari ini kita masuk tentang bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh membicarakan asas-asas akidah Islam. Baik. Bab ni yang pertama cerita tentang asas-asas akidah Islam. Adapun apa erti akidah, kita dalam mukaddimah dulu kita dah sebut. Kita dah bincang. Jadi kita tak maulah nak ulang panjang kan. Nanti kita duk ulang-ulang tak habis tang tu kan. Jadi kita dah pun faham tentang makna akidah, bahawa satu perkara yang kita perlu fahami bila kita sebut akidah itu adalah sesuatu yang jazim, keyakinan yang jazim di dalam hati kita. Kita akan sentuh sikit nanti. Kita yakin jazim yang kita maksudkan di situ adalah sesuatu yang putus. Terjemah lama kita kata putus. Maksud putus tak ada dua lagi dah. Tak ada lagi dah perbicaraan yang kedua, keyakinan yang kedua. Baik. Kita boleh katakan al-aqidah al-hukm alladhi la yaqbalu syakka fihi lada mu'taqidih. Ianya adalah hukum yang tidak menerima akan sebarang bentuk keraguan padanya pada sudut orang yang berakidah, berpegang teguh dengan perkara tersebut. Bila kita kata teguh, putus, makna tak boleh ada sebarang bentuk keraguan. Sebab tu dalam isu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita membina di atas hadis-hadis yang mutawatir, membina hadis-hadis yang teguh. Sebab bila kita bicarakan perkara ni, perkara berkaitan dengan akidah, isu yang besar kan, perkara berkaitan dengan akidah. Dalil yang kita ambil adalah dalil-dalil yang yakini, bersifat yakini.
Baik, kita tengok pada hari ini muka surat 45 tu. Apa yang dimaksudkan asas-asas akidah Islam? Di sini ada beberapa syubhat yang kita akan jawab pada kesudahan kitab ni. Perbincangan tajuk kita, tajuk kencangan kita. Islam, iman dan dua kalimah syahadah ini artinya engkau mengaku dan membenarkan di dalam hati, menyaksikan dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Bila kita kata bahawa iman dengan dua kalimah syahadah ini, apa maksud dia? Mengaku. Kedua, membenarkan di dalam hati. Ketiga, menyaksikan dengan lidah. Dalam hati pun kena ada, di lidah pun kena ada. Dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Baik, nanti kita akan bicarakan melaksanakan dengan anggota tubuh itu apa pandangan para ulama. Baik, mengaku dengan hati itu bererti apa? Apa maksud mengaku dengan hati itu? Mengaku dengan hati itu berarti membenarkan dengan sebulat hati dan tidak ragu-ragu lagi bahawa Allah itu sebenar-benar Tuhan yang disembah dan yang diperhambakan diri kepadanya. Benarkan di dalam hati itu, tak ada ragu lagi dah, mengaku dengan sebulat hati. Makna tak ada dah bentuk keraguan, sebarang bentuk keraguan lepas tu. Kata Allah itu ialah Tuhan, sebenar-benar Tuhan yang disembah, ma'bud yang disembah dan diperhambakan diri kepadanya. Menyaksikan dengan lidah tu pula apa dia? Menyaksikan dengan lidah pula ialah melafazkan kata-kata syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, bila kita bicarakan bahawa dua kalimah syahadah iman dan dua kalimah syahadah ini, nak menerima Islam bagi satu orang kafir, dia nak masuk Islam, dia kena iqrar. Dia kena melafazkan kalimah syahadah ni. Dalam hati dia, dia kena terima Allah dan Rasul, dan lidah dia kena terima. Dia kena sebut. Dia dalam hati memang terima Allah ya, dia cuma luak ya, dia tak sebut. Luak kalau tak sebut, dia Islam di akhirat, di dunia tak. Tak, saya nampak dia memang kami puasa, dia puasa. Lagi dahsyat pada kami punya puasa. Macam mana dahsyat? Kami makan sok, dia tak makan sok. Yang tu bukan dahsyat, yang tu leceh dah. Kan? Dia malam lagi dia dah siap puasa dah. Malam puasa dah. Kita makan sok, dia malam dah tak makan dah. Nampak ciri-ciri dia Muslim dah. Kami semayang, dia pun main ikut ke belakang semayang. Kan? Dia pun memang selalu bila duduk program kuliah pun dia duduk. Mengucap pun dia pandai. Mengucap pun dia pandai. Jadi kita buat keputusan dan dia Muslim lah kot. Muslim lah kot, dalam bab akidah tak boleh. Dia bukan boleh main macam kod penyangkut ni semua. Sebab dia isu besar dalam isu akidah ni. Dia di dalam hati kena terima, di lidah kena terima. Pernah jadi isu hari itu kita sebutkan, yang dia asal Muslim, kemudian dia berkahwin dengan wanita bukan Islam, dan dia dah terkeluar pada Islam. Anak pun dah membesar, tapi di akhir hayat tu dia tunjuk jiran dia tu seorang Islam. Dia ni dulu ni bukan Muslim biasa-biasa, belajar Quran semua barang, tapi cinta, kan? Cinta ni membutakan. Hubbuka syai'a yu'mi wa sim. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, cinta kamu kepada sesuatu membutakan kamu, memekakkan kamu. Apa pun orang cerita tak boleh masuk dah. Kan? Nasihat ni kira tak boleh nak telan dah. Apa yang nampak buruk pun jadi cantik. Cinta punya cerita. Jadi kerana tu dia telah tinggalkan Islam. Jiran sebelah dia ni, budak tu duk baca Quran. Dia duk lalu kadang budak tu baca silap, dia pembetui Quran kawan tu. Dan jiran dia ni pun keliru. Dia ni nampak macam India, tapi boleh pembetui Quran pula. Jiran dia pun Quran tak lulus kan.
lebih teruk pada UPSR punya kategori. Kan, hantar anak dia pergi belajar baca Quran. Jadi kadang malam ke petang anak tu baca Quran dekat dengan pintu rumah tu, dia kalau lalu, kan, anak tu baca silap, dia boleh berbetul. Ni jiran dia pun confused. Dia ni kan, boleh baca Quran lagi. Berbetul pula, baca lain cerita. Kan, berbetul pula. Jadi bila berlaku dalam situasi lagu tu, ada beberapa perkara yang nampak ciri-ciri keislaman dia. Tetapi dia telah mengakui clear dia keluar pada Islam. Masuk tu tak tahu. Masuk ke tak? Jadi dia ni nak letak status lagu mana? Takdir Allah Ta'ala dia meninggal dunia. Panjang dah cerita jadi. Jadi family dia ni, ada kakak adik dia tuntut dia sebagai Muslim. Family dia tu, isteri dan anak-anak kata dia bukan Muslim, dia agama lain. Kan? Lepas tu jiran-jiran belum beritahu dia ni boleh baca Quran ayat tu ni. Jadi cerita panjang lah. Baik, kayu ukur dia, kalau kita tahu, kita jelas. Satu orang dia nak masuk menerima Islam ni, apa yang dia kena buat? Dalam hati pertama perbuatan, iqrar di lisan, tasdiq bil qalb, membenarkan di dalam hati tentang Allah dan Rasul ni, membenarkan keesaan Allah Ta'ala dalam hati, dan kemudian menerima Nabi SAW sebagai Rasul dalam hati. Tapi yang tu dia dengan Allah. Kita tak tahu dia di luar ni, kita bukan boleh belah tengok apa dalam hati, kita tak tahu. Cuma lah ni pandai, orang lah ni dia pandai ahli lujum kan, tengok aku tahu apa dalam hati yang kan, boleh bagi tahu kan. Dalam hati kita tak tahu. Itu hukum dia dengan Allah. Kita sebagai manusia ni di dunia ni nak jalankan hukum sebagai dia ni Muslim ataupun tidak berdasarkan zahir, al-hukmu bil-zawahir. Zahir dia an-nutqu bil-lisan. Secara lisan dia telah menuturkan kalimah syahadah tersebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dah sebut, maka dia Muslim. Lepas tu dia bicara macam mana dah? Dia mengucap pun, mengucap jenis mengucap macam tu lah kan. Mengucap dululah masa nak nikah, masuk masjid dia mengucap, lepas tu tinggal kicap. Datang hidung pun tak ada, sembahyang pun tak ada, apa pun tak ada, Jumaat pun tak ada. Kira selamat bila tu, tahu-tahu arwah kan. Macam mana kita nak kata dia Islam? Baik, ada persoalan macam tu. Macam mana kita nak kata? Yang tahu dia Islam tu, masa dia sebelum nak masuk Islam tu, sebelum nak nikah tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah di masjid. Sekali lagi second round dia main terus akad nikah. Third round main terus jadi jenazah. 3 round dia main. Lain pada tu tak nampak. Di sini kita perlu penting faham tentang perkara ni. Baik. Zahir dia mengucap dah 2 kalimah syahadah. Ya. Bila dia telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia Muslim. Tak tahu Ustaz dalam hati dia lagu mana? Nabi tanya, hal syaqaqta qalbah? Hang belah hati dia? Hati bukan urusan kita. Dia dah ucap 2 kalimah syahadah, selesai. Baik, persoalan yang ketiga disimpulkan di sini, melaksanakan dengan anggota tubuh, amalul bil arkani, beramal dengan amalan Islam bil arkan. Dengan amalan Islam ni dia amalkan dengan tubuh dia, dia tak nampak. Semayang ni haram sekali, tak pernah nampak. Nampak dia ucap 2 kalimah syahadah pukul 11 tengah hari tu balik dah. Zuhur pun tak main. Tak pernah nampak, semayang pun tak pernah nampak, apa tak pernah nampak. Tapi tahu dia ni dah mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana nak hukum dia? Sebab apa kita bawa topik ni? Sebab sebahagian ulama mengkategorikan amalul bil arkani sebahagian daripada Islam. Nak jadi Muslim kena beramal. Hang tak amal apa-apa pun amalan Islam, hang bukan Muslim. Syarat, sebagai syarat. Tetapi kita anda ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan at-tasdiq bil qalb wa nutqu bil lisan, settle, dia dah Muslim. Adapun amal bil arkan, dia beramal ni menyempurnakan iman dia. Dah kalau dia tak amal semua ni macam mana? Berdosa. Apa hukum dia? Fasik.
Tinggal sembahyang, fasik. Tinggal puasa, fasik. Tinggal zakat, fasik. Dosa. Dosa besar. Rukun tu. Kan tinggal berdosa. Tapi dia terkeluar daripada iman. Tak terkeluar. Jadi yang ni kita kadang tahu kita keliru antara fiqh dengan akidah. Jadi dia jadi apa? Tahu jadi Al-Qaeda. Kan? Jadi cacap apa? Isu-isu fiqh kita masukkan kepada akidah. Jadi kita kena faham, dia tak beramal selagi dia tak mengingkari kefarduan tu. Tapi dia memang mengingkari. Mengingkari sembahyang mana ada wajib. Ini ingkar. Lepas tu kena tengok pula ingkar ni kenapa? Ingkar kerana bodoh, jahil ke? Ataupun ingkar kerana memang inat, degil. Dia tahu tapi dia memang degil. Memang dia ada pandangan yang lain tentang salat ni. Maka baru dia terkeluar. Dia bukan degil, dia tak tahu. Macam satu orang hari tu saya cerita lah kan. Anak dia nak nikah. Dia pergi ke masjid. Pergi ke masjid jumpa Pak Imam. Kata anak dia nak nikah, nak bincang pasal juru nikah lah. Dia pun orang bukan tak pergi masjid, tenggelam timbul lah kan. Tenggelam sekali Jumaat kadang mai, ke Jumaat pun kadang-kadang mai. Banyak orang ni Jumaat dia tak tinggal kan. Fardu tu kurang kan. Ada orang kata saya fardu sekurang sikit ustaz, tapi Jumaat insya-Allah kan. Jumaat insya-Allah kan. Yang ni Jumaat pun tenggelam timbul. Bila pergi ke masjid, Pak Imam tu kata, ni sembahyang Jumaat ni macam mana, kena mai tengok. Dia kata saya tanya pasal nak set juru nikah ni, nak nikah anak saya. Pak Imam kata hang pun kena mai lah sama kan. Hang nak jadi apa ni, nak nikahkan anak. Dia cakap lagu tu, dia kata awak Jumaat fardu ah. Mana dalam Quran sembahyang Jumaat? Dia cerita tu, dia cerita saya. Saya pergi kenduri kan. Saya apa jadi jam. Ada juga makhluk macam ni dalam dunia ni. Saya bukan cerita di Zimbabwe ni, di Penang ni. Jadi saya pun jadi nak jawab apa ke hamba Allah ni. Dia usia lebih dari kita kan. Kita tak boleh nak ni. Tapi saya kata, nak kata apa ke kau ni? Dia kata sembahyang Jumaat ada dalam Quran. Dia jadi sembahyang Jumaat ada dalam Quran. Apalah. Imam tu pun mungkin tak mahu gaduh kot. Biar. Macam tu memang manusia pada act tu dia bukan tolak. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia pula boleh berubat sikit. Macam mana dia berubat? Tahu. Perubatan Islam pula lagi serabut. Sembahyang Jumaat fardu pun dia tak tahu. Yang ni pun serabut buat kelang kabut. Baik, tadi kita dah cerita tentang dia tang mana akidah ni di dalam hati. Dan kedua, nutq bil lisan. Kita ucapkan di lidah. Bila dia telah mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia adalah Muslim. Syarat dia masuk Islam adalah nutuk untuk kita hukum sebagai zahid, sebagai dia Muslim ataupun Muslimah. Dia ucap dua kalimah syahadah, dia dah Muslim. Kemudian dia meninggalkan kefarduan Islam, itu dia melanggar perintah Allah Ta'ala, hukum dia fasik. Tapi tak keluar pada Islam. Kecuali jahid dia menentang kefarduan tersebut yang sabit dengan qat'i, bukan yang ikhtilaf di kalangan ulama, yang sabit dengan qat'i. Mana ulama pun tak ada yang kata sembahyang Jumaat tak fardu. Kawan tu ya kategori otak frozen yang dia kata sembahyang Jumaat tak fardu kan. Tapi jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu, kita kena terangkan kepada dia. Tapi dia tak terkeluar pada Islam. Tapi dia tahu dia tentang, maka dia terkeluar dari Islam. Jadi kita jelas perkara ni. Dia berkaitan dengan nutuk lidah, ucapan di lidah dan juga keyakinan di hati. Baik. Ada orang dalam lain, luar lain. Dalam dia tak terima Islam. Di lidah yang dia ucap Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Tak, nenek dia keturunan Islam dah. Macam kita dah kira Islam turun-temurun dah. Tapi perangai dia lagi teruk pada kapal Islam. Kira duk kutuk Islam dia. Duk caci Islam, hina Islam. Maka kita kena tengok penghinaan dia tu tang mana. Kan? Dia condemn tu tang mana. Apakah dia condemn tentang perkara-perkara pokok di dalam Islam.
perkara berkaitan dengan akidah. Kita kena tengok. Kalau dia condemn tu adalah isu-isu berkaitan dengan fiqh, hukum dia adalah, kalau hukum dia adalah fasik. Taklah jatuhkan akidah. Tapi hari ini memang perkara membatalkan iman banyak berlaku. Banyak berlaku di media sosial. Kalau kita tengok hari ini, perkara-perkara membatalkan iman banyak sangat berlaku. Tapi insya-Allah kita percaya bahawa mereka yang cakap ni kena jahil. Mereka berpendidikan dalam bidang akademik tapi tidak mempunyai pengetahuan yang mantap dalam bidang syariah kadang-kadang. Kadang-kadang dalam perkara syariah berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan syariah, mungkin mereka mempunyai tahap fardu ain pun kadang lemah. Jadi kadang dia bercakap tentang perkara pada pandangan saya ni satu benda yang qablah. Dia mai pada pandangan saya, dia berakhir dengan pelantar sekaya. Sebab pandangan hang tak apa nak bagi pandangan. Kita dalam dunia akademik ni, kita menakalkan pandangan pakar. Dalam bab akidah dia ada tenaga pakar dia. Kita dalam perubatan, bolehkah kita duk kita ni kerja niaga sayang, tapi kita kata dalam bidang perubatan pada pandangan saya, satu benda kita komen dalam bidang perubatan yang agak serius pula perkara tu. Apa kita nak kata? Kita tengok apa hang ni cakap pasal apa ni? Contoh, saya pergi murut satu tempat. Dia tu kan pandai murut, tapi dia takat itulah dia. Dia komen tentang gula. Gula ni semua satu fitnah dajjal. Gula ni manfaat untuk tubuh. Depa duk fitnah ni, duk mai perubatan baru ni, duk mai fitnah kat gula. Kata gula ni boleh membagi mudarat. Sebenarnya pura ni manfaat. Hamil tempat ambilan rujukan di mana? Tak ada. Tapi kita dah murut, tak berani nak kata apa. Saya dia tarik urat kita mana kan. Habis urut baru kita cakap. Habis urut kita cakap lah kan. Jangan cakap di luar bidang. Di luar bidang. Tapi banyak orang nak komen yang sempoinya pada pandangan saya. Kita nak bagi pandangan tu pastikan kita ahli dalam bidang tersebut. Ini benda yang kita kena fahami dalam perkara ni. Baik. Bila kita ucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu orang dia mengucap depan satu orang Muslim, dia Muslim. Ustaz, dia tak mandi macam mana? Ada isu pernah berlaku di Selangor, masa satu safar dakwah saya jumpa dengan satu orang. Dia dah terima Islam. Kawan tu satu orang dah minta nak masuk Islam, dia terima Islam. Jadi satu orang mai tanya, Ustaz, dia bagi masuk Islam pandai-pandai. Kawan tu mandi pun tak, apa pun tak lagi. Mandi pun tanya. Taklah nak masuk Islam kan kena mandi. Mandi kena masuk Islam sunat. Saya dengar kata kena mandi dululah. Mandi wajib, kita cerita lain. Tak nak mandi masuk Islam sunat dia. Dia dah ucap dua kalimah syahadah, dia dah Muslim. Kadang yang tu pun satu isu. Dia ucap kena ada ucap di depan di pejabat agama Islam ataupun di pejabat-pejabat secara formal. Ataupun memadai kita seorang Muslim ni, satu orang mai ikrar depan kita kata mengucap dua kalimah syahadah, Muslim tak dia? Macam mana? Apa nak jawab? Kita balik-balik kerja, member kita bukan Islam kan, dia mai kat parking motor, kita ada man, aku ingat masuk Islam lah. Kita kata hanya main kan, Sami, nama dia Sami lah contoh, Sami yang hanya main. Dia tak, aku betul nak masuk Islam. Hang ucap tengok saja kita kata, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hang ucap betul ke dia? Mengucap betul. Hang yakin ke apa, faham ke apa makna? Faham. Terjemah tengok, dia pun terjemah sebiji-sebiji. Dengan betul dia sebut. Maka hukum dia sebab dia ni sekarang ni masuk Islam di tempat parking. Muslim tak dia? Zina. Di tempat parking ni. Tak kira di mana, dia dah jadi Muslim. Cuma kita kata dia ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Islam tak memaksa orang masuk ke dalam Islam. Bila satu orang nak masuk dalam Islam, sebaiknya kita bagi penjelasan dulu. Sebab ada beberapa isu. Kadang orang tergesa-gesa tanpa kita menjelaskan dia, sekali dia jadi macam celut sembunyi. Masuk Islam, lepas tu dia tak edit balik dah.
Balik di rumah kena gaduh apa Kementerian Dalam Negeri, esok keluar balik. Kan? Yang faham tak faham kan? Dia balik-balik di rumah kan. Gaduh apa besar ramai, esok dia kata, "Man, aku ingat aku tak ada ya." Tak boleh. Kalau dah masuk, dia dah masuk Islam. Dan kita, sebab tu itu yang kita teliti. Kadang orang kita yang tu yang dia tak faham. Saya pernah berdepan dengan isu tu. Satu orang nak masuk Islam, jadi kita ambil sikit step untuk kita bincang, jelas kepada dia. Kawan yang duk mai tu, dia duk force dia ni kan. Jadi kita duk terang, dia kata, "Ustaz, awak susah sangat Ustaz nak bagi orang masuk Islam ni. Kita menghalang orang masuk Islam." Saya berkata, bukan menghalang. Takut saat lagi kan kita tak jelas dia, tak clear kat dia sikit sebanyak tentang hukum akam. Hari ni dia Islam, esok dia keluar Islam pula. Itu yang kita takut. Itu isu-isu antara perkara yang kita bimbang berlaku. Sebab realitinya, kita dulu buat program untuk mu'alaf. Tak mudah. Bila satu orang bukan Islam masuk Islam, realitinya mereka berdepan dengan banyak cabaran. Banyak cabaran. Kita buat dulu program untuk mu'alaf. Dahsyat. Ada disisih oleh keluarga, dihala keluar, ditinggalkan. Kadang-kadang tekanan hidup ni pula tak ada support pula. Kita terima dia masuk Islam, lepas tu tak ada pula kita support dia. Kita tolong bawa dia bersama dengan kita, kita didik dia tak. Kita nak didik apa? Saya pun tak terdidik kita. Kan? Macam mana nak didik dia? Kadang dia akan down balik. Dia akan terkeluar daripada agama. Kerana tu kita kena fahami tentang perkara ni. Baik, bila kita sebut tadi isu pokok dia, satu orang ucap 2 kalimah syahadat, dia terima. Dia dah jadi Islam. Kemudian tu proses formal kita bawa ke jabatan dan sebagainya, itu perkara formal. Tapi dia nutuk, dia ucap dengan lidah, terima Islam. Baik, macam mana pula orang bisu? Nak mengucap apa? Dengan bahasa isyarat. Dia dah sebut dengan bahasa isyarat, maka dia Muslim. Orang bisu ni mukallaf tak? Dia nak sembahyang tak boleh baca Fatihah? Yang tak syok ni tanya soalan lah kan? Salah ni lah. Mukallaf tak orang bisu ni? Macam mana dia? Dia kan tak boleh baca Fatihah dan sembahyang. Mukallaf. Yang lain kan semua dia boleh buat. Baca Fatihah tu bab fiqh kan? Dia kena gerakkan lidah dia kadar kemampuan dia. Tapi dia mukallaf tak? Mukallaf. Kecuali dia tu seorang yang bisu ataupun seorang yang pekak dan buta. Dah lah pekak, lepas tu buta. Macam mana nak dapat maklumat? Kalau dia pekak, dia nampak, kita boleh cakap pakai bahasa isyarat. Yang ni dia dah tak dengar. Nampak pun tak. Kalau dia buta ya, dia dengar. Kita cakap dia boleh faham. Kan? Yang ni buta dan bekak pula. Maka dia bukan mukallaf. Macam mana nak sampai maklumat kat dia? Asal. Maka dia bukan mukallaf. Baik. Melaksanakan dengan anggota tubuh iaitu mengerjakan segala rukun yang wajib ditunaikan seperti sembahyang, puasa dan lainnya, menjauhkan segala larangannya seperti meninggalkan perkara yang fahsya dan mungkar. Ini dipanggil ma'murat dan manhiyat. Perkara ni amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, ini adalah penyempurna bagi iman. Tapi dia tak mengeluarkan seorang daripada Islam. Kita dah sebutkan tadi kan. Baik. Ma'murat, segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Manhiyat, segala perkara yang Allah perintahkan untuk tinggal. Banyak orang faham perintah yang Allah suruh buat, kena buat. Tapi yang Allah perintah suruh tinggal, tak tinggal. Apa contoh yang simple Allah suruh tinggal? Contoh dia, perintah tersebut larangan. Allah perintah tinggal. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat seorang kamu akan seorang yang lain. Yang ni yang Allah suruh tinggal dan kita tak boleh tinggal. Dia berlaku di mana-mana. Yang ni perintah Allah Ta'ala. Orang mukmin yang sejati yang sebenar, dia kena meninggalkan perkara tersebut. Baik. 2 kalimah syahadah.
Kalau satu orang dia menolak dua kalimah syahadah dalam keadaan dia sedar dan dia tahu apa yang dia ucapkan tadi kita sebut, maka pada ketika itu baru dia terkeluar daripada Islam. Kita istilahkan sebagai murtad. Dia tahu apa yang dia cakap tu dalam keadaan sedar. Dah, dia tadi sedar, lepas tu dia kena dua botol, dia dah hilang, dia dah pergi alam lain. Faham kan dua botol itu? Dalam keadaan mabuk, maka tak termasuk dalam keadaan tersebut. Yang ni dia sedar. Dia memang clear dalam keadaan tengah duduk sedar. Dia bercakap. Dan dia tahu apa yang dia cakap. Maka dia terkeluar daripada Islam. Baik. Dua kalimah syahadah itu merupakan dua kalimah agung yang menjadi anak kunci bagi seseorang yang hendak tinggal dalam Islam. Dan menjadi syarat sah bagi seseorang yang hendak memasuki Islam di dalamnya, mengandungi dua tujuan besar. Apa dia? Yang pertama, mengakui keesaan Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak ada sebarang sifat kekurangan. Kedua, mengaku bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya utusan Allah yang membawa pengajarannya kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Maksudnya Allah Ta'ala yang mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitu Islam, untuk meninggi dan mengatasi agama-agama yang lain. Dan cukuplah Allah jua yang menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Baik, satu orang dia terima Allah, tak terima Nabi. Apa hukum dia? Dan Allah saya terima, Nabi Muhammad saya tak terima. Macam mana? Apa hukum dia? Dia jadi Muslim tak? Saya memang mengakui Islam tu agama yang terbaik, agama yang suci murni, agama yang tetapi saya tak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sebab dia marah kan kes isu tertentu. Contohlah dia marah, dia terus dia condemn. Dia kata Nabi Muhammad saya tak boleh terima. Allah saya boleh terima. Muslimkah dia? Tak Muslim. Dia tak jadi Islam. Sebab dua kalimah syahadah. Dia terima satu ya. Dia syahadah sebagai Muslim ya. Syahadah terima Allah ya. Nabi dia tak terima. Dia bukan Muslim. Yahudi terima Allah, tolak Nabi. Nasrani terima Allah, tolak Nabi. Penafsiran yang salah tentang Allah tu second story lah, perkara yang kedua. Pertama mereka menerima Allah tapi tolak Nabi. Nasrani terima Allah tapi tolak Nabi. Muslim tak mereka? Mereka tak bukan Muslim. Begitulah satu orang kalau dia terima Allah, dia tolak Nabi, dia bukan Muslim. Baik. Perkara-perkara yang pokok. Tolak Nabi tu maksud apa? Tolak beriman dengan Nabi. Nabi sebagai Rasul. Dia tolak yang tu. Menyaksikan Nabi itu sebagai Rasul, dia tolak. Maka dia bukan Muslim. Baik. Terdapat 6 perkara pokok yang wajib diyakini oleh seseorang yang Islam. Ada 6 perkara pokok yang kita kena beriman dengan dia. Yang ini kita panggil sebagai rukun iman. Jibril AS datang. Dalam hadis Jibril kan yang terkenal, datang ajak kepada kita rukun Islam, rukun iman, dan yang ketiga berkenaan dengan ihsan. Yang keempat berkenaan dengan hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Baik, rukun iman. Ini perkara yang teras pokok yang wajib diimani. Bermakna kalau kita katakan wajib diimani, kalau kita tak beriman dengan perkara ni, bermaksud kita terkeluarlah. Mana dia tak boleh terima tak? Saya ingat buat pilihan. Boleh bagi pilihan tak buat saya? Saya pilih yang ni saya tolak. Tak boleh. Rukun iman ni 6 kita kena terima. Kita tak boleh tolak salah satu daripada perkara tersebut. Baik, apa dia? Yang pertama, percayakan Allah dengan cara mengetahui Asmaul Husna atau mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib baginya, serta mengetahui dalil-dalil kewujudan Allah dan kebesaran Allah Ta'ala di dalam alam ini. Percaya kepada Allah Ta'ala. Kita beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala, beriman bahawa kita percaya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Satu orang kalau tak beriman dengan Allah, tak payah kita bincang daripada tadi duk bincang kan.
Habislah cerita dia kan. Beriman dengan Allah Subhanahu taala dengan segala sifat-sifat yang sempurna kepada Allah taala. Wa tasdiqul jazim biwujudillah. Kita membenarkan tasdik yang jazim, yang putus tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal. Dalil daripada Quran dan hadis dan dalil akal. Baik. Kemudian kita beriman bahawa Allah taala wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada dua bagi dia. Beriman Allah taala tu esa, esa daripada sifat, af'al dan asma' dia. Apa dia? Zat dia, Allah tu esa. Asma' dia, Allah Ta'ala tu esa. Nama-nama dia. Dan sifat dia, Allah tu esa. Manusia tak boleh buat apa yang Allah buat. Apa yang Allah buat dengan manusia buat tak sama. Berbeza. Kita beriman dengan keesaan Allah Ta'ala. Kalau kita ada keraguan dalam perkara tersebut, dia boleh merosakkan iman kita. Allah ada benda-benda yang ni, Allah Ta'ala pun ada, kita pun ada, sopak lah. Kita ni asal tak ada, kemudian ada. Kemudian kita ni akan musnah, binasa. Kemudian Allah akan wujudkan kita balik. Wujudkan kita balik tu dalam kehendak Allah. Kalau Allah nak bagi hilang tu, hilang tu. Kan? Tapi Allah Ta'ala tu qidam. Kekal. Sedia. Tak pernah tak ada. Tak didahului oleh tiada. Yang ini perkara kita perlu fahami. Rukun iman yang kedua, beriman dengan para malaikat. Baik. Bila kita kata percaya kepada para malaikat, termasuk juga dengan beriman dengan jin, iblis, syaitan ni. Kita percaya kata wujud segala makhluk-makhluk ni dengan pengakuan bahawa mereka berada di sebalik alam yang biasa kita dapati ini, dan berlainan pula kejadiannya dengan manusia. Malaikat, hari itu kita bincang panjang dah tentang perbezaan malaikat dengan syaitan. Kan? Sebenarnya dua makhluk ni berbeza. Yang itu kita dah bincang panjang dalam pertemuan yang lalu. Malaikat ni asal dia apa? Asal daripada nur. Syaitan asal dia min nar, daripada percikan api. Jadi dua-dua tak sama. Dan malaikat Allah ciptakan tidak berjantina. Manusia ni berjantina. Malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah cipta, dan kita tak tahu berapa banyak bilangan dia. Makhluk yang begitu banyak Allah Ta'ala ciptakan. Mereka ni pula Allah cerita dalam Quran, sifat mereka tak pernah memaksiati Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah ingkar kepada Allah Ta'ala. Dan mereka ni kira buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tetapi malaikat ni tak boleh mengatasi kedudukan manusia. Manusia boleh jadi lebih hebat pada malaikat, lebih tinggi pada malaikat, dan boleh jadi lebih teruk daripada binatang. Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia boleh jadi lebih teruk. Syaitan pun respect kat manusia juga. Syaitan kata seteruk aku, setan aku, tak pernah mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan. Nomrus mengaku Tuhan. Jadi syaitan pun dia sebenarnya tabik spring manusia. Sebab manusia yang berani buat lagu tu. Firaun Firaun mengaku jadi Tuhan. Nomrus mengaku jadi Tuhan. Syaitan tak mengaku jadi Tuhan. Manusia boleh jadi lebih tinggi pada para malaikat. Asyraful makhluqat. Walaqad karramna bani Adam. Allah kata semuanya akan kita muliakan anak Adam. Sebab tuan-tuan, malaikat tak sakit, sentiasa sihat. Kita ni ada sakit, ada sihat. Malaikat tak ada nafsu. Jadi malaikat ni taat pada perintah Allah Ta'ala bukan benda besar. Kita ni ada nafsu. Satu hari boleh jadi wali, satu hari lagi boleh jadi kuali. Satu hari semayang sunat sampai orang tengok pun rasa penat. Satu hari nak semayang sunat pun penat. Kan? Macam nak asma. Kan tak mau semayang, tapi tahulah kan keadaan kita ni manusia. Dan tiba satu keadaan. Satu hari belum subuh lagi sampai tahajud. Satu hari nak habis subuh baru sampai. Kita ni iman naik turun. Yazid wa yanqus. Keadaan manusia. Kita diuji pula dengan ujian nafsu. Nafsu kat dalam diri kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf AS berkata sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada keburukan.
Dan kita diuji daripada luar. Luar siapa dia? Syaitan pula duk goda kita. 3 musuh manusia dalam nak menjalankan ketaatan kepada Allah. Nafsu dari dalam. Syaitan pula. Lepas tu mai pula dunia duk melambai-lambai. Kan? Lai. Kan? 3 godaan. Kita atasi semua ni, kita taat kepada perintah Allah. Kedudukan kita tinggi. Sebab tu kita dianugerahkan syurga. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi layanan special di dalam syurga Allah Taala. Tapi bila kita cerita para malaikat, mereka ni makhluk yang tak pernah buat maksiat kepada Allah Taala, taat kepada Allah Taala. Mereka tak ada nafsu. Mereka diciptakan daripada nur. Tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak berkahwin antara mereka, antara satu sama lain. Manusia. Yang ketiga, kita percaya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Rasulnya, yang diterangkan di dalamnya perkara-perkara yang benar dan yang salah, perkara-perkara yang haram dan juga yang halal, dan lain-lainnya. Kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Baik, kitab Allah Ta'ala ni banyak, tapi yang kita wajib kita beriman ada 4. Apa dia? Kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Baik, sekarang ni yang kita beriman sekarang ni Quran. Selain pada Quran, kalau kita kata saya nak ikut Taurat, boleh tak? Tak boleh. Setelah turunnya Al-Quran, yang lain telah terbatal. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan bahawa kitab-kitab terdahulu telah berlaku tahrif. Tahrif makna tangan-tangan manusia telah mengubah, telah berlaku modifikasi dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kita tak wajib beriman dengan apa yang ada sekarang. Kita beriman dengan asal Injil, asal Taurat, asal Zabur, asal. Tapi kalau hari ni ada orang lagi kata, saya nak ikut Zabur. Ada. Hari tu jumpa budak-budak semua. Dia kata, kami semua ikut agama Nabi Ibrahim. Saya kata, kami pun ikut agama Nabi Ibrahim lah. Nabi kata, ana ala millati Ibrahim. Dah. Kami semua dah direct. Saya kata, macam mana nak ikut agama Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diturunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim AS. Macam mana nak ikut? Kami memang belajar pada guru kami. Terus ni, kalau tak berhenti, traffic light nanti accident, masuk arwah tu. Ada makhluk lagu tu. Ya Allah. Tapi orang kita ni kan, dia suka benda plek-plek tau, bau-bau ni kan. Macam hak tu kan. Kata Nabi Muhammad jadi Tuhan kan, ngaku Nabi Muhammad tu Tuhan, buat video pula. Ada orang ikut. Kan? Ayah Pin dulu buat tekor. Daripada situ turun wahyu. Ada orang ikut. Dia jangan buat tekor depan surau, lagi ada orang ikut. Jadi pelik tak? Kita pun fikir kalau logik kan. Apa cerita ni? Banyak orang keluarkan kenyataan tapi tak ada hujah. Kami mengakui sekian-sekian, kami mengatakan sekian-sekian. Mana hujah? Hujah jangan tanya. Kami percaya memang macam tu. Kami percaya memang macam tu. Yang penting ni. Setiap perkara dia ada dalil, hujah dia di belakang tersebut. Dia buat satu statement, lepas tu tak ada apa dalil, tapi orang boleh ikut pula. Percaya. Allah, yang ajaran sihak tu lagi pening. Kita nak dengar pun tak sampai hati. Kan? Pelik-pelik yang dia ucapkan. Tapi ada pengikut dia. Baik. Kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan, yang terdahulu. Dan kita beriman, percaya bahawa pada hari ini, empat kitab ini, pada hari ini, 3 kitab yang terdahulu telah pun terbatal. Dan kita beriman bahawa telah berlaku penyelewengan dalam kitab-kitab terdahulu. Kita orang Islam beriman dengan perkara tersebut. Dan tak salah pun. Yang salah bila kita hina agama lain. Yang itu tak boleh. Islam tak benarkan. Tapi kita orang Islam mempunyai keyakinan ini, salah ke? Tak salah. Yang salah bila kita kata semua agama betul. Itu problem. Ini pluralisme. Semua agama betul, Ustaz. Semua pun nak bawa kepada kebaikan. Ini pluralisme. Ini salah. Kita kena yakin Islam adalah agama satu-satunya agama betul. Inna dina indallahi Islam. Kelihakan Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Pada masa yang sama, kita tak dibenarkan untuk condemn agama lain. Baik, dalam gereja orang Kristian kata, sesungguhnya agama yang benar adalah Kristian. Tak salah untuk dia. Sebab dia ajak untuk agama dia. Dikwil orang Hindu kata, agama yang sebenar kepada pengikut dia, dia kata agama yang sebenar adalah agama Hindu. Tak salah untuk dia. Dia mengaku macam tu, dia beriman macam tu, tak salah untuk dia. Tapi masalah pula hari ini, bila kita dalam orang Islam, bila kita hanya Islam agama yang sebenar, jadi masalah. Problem lah. Saya buat kuliah satu masjid, kuliah akidah. Dia kata, Ustaz, kita cuma bila bab-bab yang ni, Islam, kan Islam saja, agama betul kalau boleh jangan sebut. Saya kata, macam mana nak ajak akidah macam tu? Jadi kalau rasa susah sangat, tutup speaker di luar, jangan buka. Sebab kita nak ajak orang Islam. Macam mana saya nak beritahu, kata dalam kita belajar akidah, kita nak beritahu dah Tuhan ni kan memanglah Allah tu Tuhan kita, tapi yang lain pun Tuhan juga. Syirik lah tu. Macam mana saya nak beritahu pula dalam bab akidah kita kata bahawa Islam agama betul, tetapi agama yang lain pun agama betul. Kita dah bawa kepada syirik, bawa kepada pluralisme. Kita memang duk cegah benda tu. Tapi hari ini cabaran kita umat Islam. Cabaran pemikiran, ma'arikatul ara'. Perang saraf berlaku bukan daripada baru hari ini, lama dah. Menarik kalau boleh tengok Buya Hamka punya buku. Buya Hamka dalam bab-bab pemikiran bagus, sebab ada buku yang beliau karang berkaitan dengan cabaran pemikiran ni. Bagaimana buku tu dia tulis 70-an, saya ingat tak silap. Buku tu tulis tentang perang pemikiran ni telah disusun lama lagi nak serang umat Islam. Sampai hari ini, sampai kepada satu keadaan umat Islam nak mengakui kata hanya Islam adalah agama yang benar, kita jadi susah. Kita tak berani nak bagi tahu. Saya kata pada masa yang sama kita tak boleh, Allah larang dalam Quran untuk hina agama lain, untuk condemn agama lain. Bahkan di medan peperangan pun tak dibenarkan pecah ma'bad, rumah berhala agama lain. Kita hormat, tetapi bukan maksud kita menerima. Mai semua ramai-ramai, duduk ramai-ramai, kita doa sama-sama. Itu tak boleh. Jadi kita kena faham perkara ni. Kita faham border dia. Dalam bab akidah ni, kita faham border dia. Baik. Kita percaya kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, dan kita percaya bahawa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih kekal kepada kita pada hari ini, yang tidak berlaku penyelewengan. Baik. Allah punya nak cerita tentang Quran. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna la hafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling ramai orang hafal. Orang hafal Quran, juta orang hafal Quran. Hafal 30 juzuk. Ada yang kategori hafal tak apa nak hafal pun ada tak. Tapi hafal ingat 30 juzuk ni ramai. Nak berlaku penyelewengan bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kami di Madrasah Tahfiz, ujian peperiksaan tahfiz, bacaan ujian terakhir. Lepas dia tahfiz, dia buat kepakaran Quran, dia panggil syahadah pensijilan. Peperiksaan dia kena baca 30 juzuk, sama ada dalam satu hari ataupun dalam 2 hari. Kemampu satu hari dia baca. Tak boleh sangkut lebih pada 10. Salah tak boleh tersilap lebih pada 10 kesalahan. Kalau salah tak mana-mana, tertukar pergi salah tak mana-mana, 10 ditolak, ulang balik. Satu hari dia baca. Allah pelihara Quran mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Quran lidzikr fahal min muddakir atau mudzakir. Kami dah mudahkan Quran untuk dihafal. Ada tak siapa nak hafal? Tapi hari ni orang bicara hafal Quran bukan buang masa. Allah offer. Ada tak siapa nak hafal Quran? Macam mana nak bincang hafal Quran? Baca Quran belum lagi. Baru ni kami buat khusus hafal Quran. Mudahnya menghafal Quran untuk orang dewasa. Mudahnya menghafal Quran untuk orang dewasa. Sesuailah untuk modul untuk orang dewasa. Tapi dia mula dengan membaca Quran. Kan membaca Quran. Bila kita tak mula, jauh.
Quran untuk dikaji. Quran akan jadi petunjuk bila kita mengkaji. Tapi kita belum mula mengaji. Macam mana kita nak bincang mengkaji tu? Mengkaji ni kategori tingkat 16. Kita duduk dekat ground floor. Macam mana kita nak bincang? Mula dengan mengaji. Kemudian kita mula dah selepas kita mengaji, kita cuba sambil kita tu kita tengok terjemahan Quran. Kau kita faham betapa indahnya Allah komunikasi. Satu hari berapa minit kita boleh bagi? Tuan-tuan, saya bercara dengan ada orang, kami buat kelas bimbingan Quran kan. Kadang ada orang mengadu, tak ada masa Ustaz nak tengok Quran, tak ada masa nak tengok Quran. Tapi saya melawak-melawak kadang kita tanya kat smartphone hang dia bagi tahu. Ada masa tak ada masa. Dia senyum. Berapa jam hang tengok phone? Phone berapa jam tengok, tapi tak ada masa nak tengok Quran. Padahal teruklah, lemah sangatlah. Sehari satu muka. Oi, satu muka. Satu muka. Tak berapa orang boleh? 5 baris. Itu boleh difikirkan. Satu hari kalau hang tengok 5 baris, hang baca 5 ayat, kan? Tak bukan 5 ayat, 5 baris. Hang baca 5 baris, tengok terjemahan 5 baris. Satu hari nanti habis juga. Lambat sikit, tapi sampai. Tapi tak pernah start lagi. Dulu bulan puasa masa buat kelas tadarus tu, masa buat tadarus tu semangat. Aku lepas bulan puasa start. Aku mesti cari guru. Ini ayat biasa selalu dengar. Pasal tadarus duduk sangkut kan. Lepas bulan puasa, tunggu puasa satu lagi lah ayat tu keluar balik. Tuan-tuan, Quran Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang duk masuk Islam baca Quran. Kita duk tenggelam kerana jauh pada Quran. Allah. Kalau kita baca Quran, kita tengok terjemahannya, belum sampai tafsir lagi. Terjemahan kita rasa begitu. Kita rasa dekat dengan Allah. Allah berkomunikasi dengan kita. Allah tanya dalam Quran, "Afara'aitum ma alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Hampa tak tengokkah ayat yang kami buat turun? Hampakah yang buat turun pada langit, kami kah buat turun? Allah bercakap dengan kita. Kita kata kita cinta dengan Allah, tapi tak sudi untuk berbicara dengan Allah. Kita nak bicara dengan Allah melalui apa? Ayat-ayat Allah. Baca Quran, tuan-tuan. Wujudkan suasana dalam rumah kita. Dulu ni kan, kan, masa TV kategori ada kaki kan, maghrib dan di rumah, anak-anak orang perempuan baca Quran kan, kita pun balik dan lah ni kita baik kuliah, alhamdulillah. Balik di rumah takkan kita tak boleh spend 10 minit isteri dan anak kita. Tak ada masa sungguh kan? 10 minit kita duduk dengan keluarga kita, mulakan halqah Quran. Kita tak pernah cuba. Duk ingat nak mula. Duk ingat ni pakai kan? Duk ingat. Mulakan Quran. Baca Quran, terjemahan Quran, kata next satu step lagi. Tafsir Quran. Kita cuba memahami Al-Quran. Kemudian baru kita boleh bicara tentang mengkaji Quran. Saya jumpa satu orang tua, usia dia dalam 80 lebih tahun. Kuat lagi duduk berjalan, duduk baca Quran. Dia bukan sekadar baca Quran, mengkaji Quran. Ditanya punya soalan tu sampai kita boleh mengkelan ayat dia. Kita nak kena tengok tafsir untuk jawab dia punya soalan. Ada soalan yang ditanya kepada saya kata, Haji saya nak kena tengok sikit lagi, rujuk sikit dulu baru saya boleh bagi jawapan. Kena tengok 2-3 tafsir baru boleh jawab dia punya soalan. Dia mengkaji Quran. Kenapa Allah guna ayat ni? Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pasal apa Allah tak guna ya ayyuhan nas? Di mana Allah guna ayat-ayat yang Allah mulakan ya ayyuhan nas? Apa kelebihan ayat ni ya ayyuhan nas berbanding ya ayyuhalladzina amanu? Kita tak dan kan? Kita pergi kerja balik kerja mana menu dah lah kan, menu viral kan. Ya ayyuhalladzina amanu, kita pun yang duk mengajar pun kan fikir sikit. Dia tanya soalan tu pusing dekat 5 soalan, kata tanya satu soalan kan. Yang tu perlu pada penekanan, kena rujuk. Tuan-tuan, kita jauh pada Quran.
Kita macam mana nak datang cinta? Macam mana kita nak rasa kehebatan tauhid? Allah ajak tauhid dalam Quran. Perkara bicara tentang ahkam adalah jumlah ayat yang tak banyak pun ahkam. Pagi ni cerita tentang Allah. Kebesaran, kehebatan, keizzah Allah Ta'ala. Kita dekat dengan Quran tuan-tuan sikit lagi. Masa ke-9 dah. Masa sangat menjeburui kita dah. Baik, insyaAllah ringkasnya satu lagi perkara kita sebut sebagai penutup perbincangan kita. Bila kita bicarakan tentang perkara dalam Quran, kita beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Kita beriman dengan segala yang ada dalam kitab Allah. Kita membenarkan segala yang ada dalam kitab Allah. Apa yang Allah Ta'ala katakan di dalam Quran, Allah jelaskan dalam Quran, kita beriman. Perkara-perkara yang dipersetujui di dalam Al-Quran, kita beriman. Ada perkara yang mungkin berbeza dari segi pandangan ulama, kan? Dari segi pandangan ulama yang tidak mencapai ijma' pada perkara-perkara tersebut, kita dibenarkan untuk berbeza. Adapun perkara yang qat'i dalam Quran disebut jelas, kita tak dibenarkan untuk berbeza. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Selalunya perbezaan berlaku pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat, yang jelas, clear, tak berlaku perbezaan. Tiba-tiba satu orang yang tak ada apa kelayakan pun dia berbeza pandangan. Perbezaan dia tidak diiktibar. Tak diiktibar. Perbezaan tersebut tidak diraikan. Perkara yang muhkamat dalam Quran, banyak di dalam Quran yang sangat jelas yang Allah Ta'ala ceritakan. Ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam, kita rujuk pada alim ulama. Ayat-ayat perkara yang jelas, yang clear, yang kita boleh faham, perkara tersebut bila kita baca, kita cuba renungi, akan meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan keimanan kita. Kerana jumlah kebanyakan ayat-ayat tersebut adalah berkaitan dengan kebesaran, kehebatan, keagungan Allah, berkaitan dengan Islam dan cara hidup di dalam Islam, berkaitan dengan sejarah kehidupan para anbiya alaihissalatu wassalam, cerita kisah para nabi, cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan sekadar cerita, ibratan li ulil albab, pengajaran bagi orang yang berakal, kata Allah. Jadi kalau kita tak berfikir, maka tak jadi ibrah. Untuk nak berfikir, kena mula melihat dan membaca. Semoga sikit sebanyak yang kita kongsikan pada hari ini, Allah berikan, Allah rezekikan kepada kita taufik untuk kita dapat memahami agama dengan sebenarnya, untuk kita dapat mendalami agama dengan sebenarnya, memahami dan kita beramal dengan agama yang dengan cara yang betul seperti dikehendaki oleh Allah dan Rasul, dan kita sebarkan Islam sejauh mungkin, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya salah silap dalam penyampaian saya. Jutaan kemaafan dipohon kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudahi majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.